Geng Niki siasat sampai ke lubang cacing. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman, Datuk Kamarudin Makdin berkata pihak Polis Diraja Malaysia PDRM tidak pernah melakukan sebarang rundingan dengan mana-mana pihak berhubung siasatan kes melibatkan ahli perniagaan Niki Leow Sun Hee. Beliau berkata segala siasatan dan tindakan dijalankan adalah telus mengikut lunas undang-undang serta tidak melindungi kepentingan mana-mana pihak selain arahan pertuduhan yang juga dilaksanakan seperti yang diarahkan pejabat peguam negara. Katanya siasatan ke atas Niki bermula pada 15 Mac tahun lepas berkaitan pembabitannya dalam kes jenayah terancang. Tetapi Niki berjaya melarikan diri. Pada 9 April 2021, seramai 15 ahli kumpulan Niki didakwa mengikut Seksyen 1305 Kanun Keseksaan di Mahkamah Seksyen Petaling Jaya dan pada tarikh sama, Niki turut didakwa di bawah kesalahan sama secara in absentia, katanya dalam kenyataan. Menurut Kamarudin, pada 30 September 2021, Mahkamah Tinggi Shah Alam melepaskan tanpa membebaskan Niki Leow bagi kes jenayah terancang SOSMA, ekoran permohonan dari Pejabat Peguam Negara bagi menunggu siasatan melibatkan kesalahan pengubahan wang haram amla dilengkapkan. Seterusnya, pada 23 Februari lepas, Peguam Niki Leow memfailkan rayuan dan berjaya mendapat perintah dibebaskan dan dilepaskan, katanya. Kamarudin menjelaskan bahawa pada 8 Mac, Jabatan Peguam Negara telah memfailkan rayuan ke Mahkamah Rayuan di atas keputusan Mahkamah Tinggi Shah Alam tersebut. Susulan keputusan Mahkamah Tinggi Shah Alam itu, Niki Leow melalui peguamnya menghantar sepucuk surat kepada pihak polis menyatakan kesediaannya untuk menyerah diri. Pada 23 Mac lepas, 26 pertuduhan difailkan di bawah Seksyen 4-1-A Akta Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 ke atas Niki Leow bagi kesalahan pengubahan wang haram dan wang rantangkap diperoleh bagi memastikan beliau tidak terlepas dari sebarang pertuduhan, tegas Kamarudin. Setelah menyerah diri dan ditahan, Niki didakwa di Mahkamah Seksyen Shah Alam atas 26 pertuduhan terbabit dalam pengubahan wang haram bernilai lebih RM36 juta sejak 2016 hingga tahun lepas. Jom kita rentas beberapa jalan cerita berhubung kes geng Niki ini. Pada 30 Mac 2021, dua individu berpangkat Datuk Seri termasuk adik kepada pengasas Winner Dynasty Group, Datuk Seri Niki Leow Sun Hee dan 6 berpangkat Datuk adalah antara 68 individu yang ditahan kerana terlibat dengan geng Niki, lapor Astro Awani. Ketua Polis Negara ketika itu Tan Sri Abdul Hamid Badur berkata terdapat 5 buah syarikat yang bersekutu dengan Winner Dynasty Group berserta pengarahnya yang dipercayai terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram. Antara pengarah yang dimaksudkan adalah adik kepada Niki Leow dan rakannya yang mana kesemua mereka memakai gelaran Datuk Seri dan Datuk. Katanya dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Bukit Aman seperti dipetik. Katanya seramai 118 orang diperiksa dalam 70 serbuan yang dilakukan bagi mengesan dan menangkap ahli geng Niki. Pada hari yang sama, Abdul Hamid mendedahkan seramai 34 pegawai dan anggota penguatkuasa terlibat sebagai ahli geng Niki. Menurut laporan Malaysia Kini, Abdul Hamid berkata pihaknya tidak akan berkompromi dengan anggota yang terlibat dan tindakan tegas akan menanti pegawai terlibat. Terdapat beberapa orang pegawai polis yang dipercayai terlibat membantu sindiket ini dan akan saya ambil tindakan terhadap 34 pegawai dan anggota penguatkuasa yang terlibat. Tidak ada lagi amaran-amaran, sudah puas dan sudah cukup amaran diberikan kepada mereka supaya dari dulu lagi telah saya katakan, putuskan apa juga hubungan mereka dengan kumpulan ini. Tetapi nampak gayanya daripada hasil tindakan yang diambil ini, terdapat pengkhianat di kalangan anak buah saya, katanya seperti dipetik. Bagaimanapun, Abdul Hamid berkata belum ada tangkapan dilakukan buat masa ini. Saya nak tengok sejak bila mereka ambil duit atau dibayar untuk tutup mulut, sewaktu saya atau sebelum saya. Senarai mereka terlibat yang diperoleh akan diperhalusi dan siasat selepas yakin dan bukti cukup, katanya. Dalam kes ini, Abdul Hamid berkata pihak polis juga telah membekukan 41 akaun bank bernilai RM4,053,809.49 dan 35 unit kenderaan bernilai RM8,863,759 melibatkan 21 individu dan 16 entiti. Ia termasuk Yayasan Winner Emperor Sedunia dan Pertubuhan Integriti Niki Leow Malaysia di bawah Seksyen 44-1 Akta Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001.
Turut dirampas adalah wang tunai dari pelbagai negara berjumlah lebih RM700,000 dan 16 buah kereta mewah dianggarkan bernilai RM6.67 juta. Niki Leo mempunyai sejumlah 12 kesalahan lampau terbabit dadah dan jenayah kekerasan termasuk kes memukul anggota rela pada 27 Oktober 2017. Hasil yang diperolehi daripada soal siasat awal, pihak polis telah mengenal pasti penglibatan pegawai dan anggota agensi penguat kuasa dan beberapa VVIP kenamaan yang bersekongkol bersama geng Niki, tegasnya. Siapa pula VVIP kenamaan itu? Setahun sudah berlalu. VVIP yang bersekongkol dengan geng Niki itu sudah ditahan atau belum? Di zaman pandemik COVID-19 takkan boleh lari. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.